Okay, Assalamualaikum semua. Boleh dengar Boleh. Okay, Alhamdulillah. So 95 minit kita bermulalah. Lagipun kelas ni kita rekod dan kalau yang join lambat tu nanti kita akan bagi rakaman lah. Okay, untuk kelas ni saya bagi tahu dia punya rule. Cara kita berkomunikasi, kalau ada soalan boleh type di chat dan minta semua untuk mute lah. Cara komunikasi kita akan kalau ada soalan boleh tanya di chat. Okey, saya share screen. Boleh nampak? Semua boleh nampak skrin? Boleh. Okey, Alhamdulillah. Okey, untuk kelas hari ini kita akan belajar memang betul-betul basic lah. Ni sebab ada permintaan daripada subscriber lah, daripada orang yang memang nak kelas basic. Tak faham langsung apa itu pasar saham, macam mana nak bermula, macam mana nak tahu pasal saham lah. Dan ada permintaan dan admin cuba buatlah kelas basic for newbie ni. Apa itu makna saham. Hari ini kita akan belajar maksud saham, CDS account, jenis-jenis analisis dalam saham, basic terminologies dalam saham, level-level traders dan ada apa-apa soalan lah. Okey, sebelum tu kita baca doa. Kita buka majlis dengan Ummul Kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku dan Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepada kami ilmu dan berikanlah kami pengertian yang baik. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wahai Tuhan kami, bukakanlah ke atas kami hikmahmu dan bentangkan ke atas kami gedung rahmatmu. Wahai Tuhan yang Maha Pengasih. Okey. Okey, kita bermula dengan maksud saham lah. Maksud trading saham. Maksud saham ni ialah apabila kita membeli sesuatu saham pada satu harga dan kemudian kita jual pada harga yang lain. Okey, itu maksud dia. Dari segi hukum, ia adalah haruslah dengan syarat kita kena berjual beli ataupun trade counter yang syariah sahaja. Kebiasaannya kalau nak tahu syariah ke tak, biasa dekat M+ dia ada tulis lah kalau ada guna broker saham M+, ataupun kita boleh cek dekat malaysiastock.biz untuk semak saham tu syariah ataupun tidak. Okey, malaysia.biz saya tunjuk sebagai contoh. Okey, malaysia.biz ni dia punya laman web. Contoh kita nak tahu Asia. Asia, kita type dekat search ni Asia. Okey, dia akan keluar Asia syariah, dia tulis compliant dekat sini. So ni salah satu cara lah nak check counter tu syariah ataupun tidak. Boleh check dekat website malaysiastock.biz ataupun dekat M+ pun dia ada tulis lah. Okey, seterusnya saham ni dia lebih kepada pemilikan sesebuah syarikat.
yang mana counter company yang berstatus berhad. So company ni dia terbitkan saham company dan dia apungkan di Bursa Malaysia untuk bagi public beli dia punya saham. Dan syarikat ni akan dipanggil syarikat awam lah, public company. Dan bila company tu apungkan dia punya saham di bursa, kita dapat tengok A sampai Z company yang ada di bursa. Kita dapat tengok dia punya details. So kalau salah satu cara nak tengok details company, saya biasanya guna KLSE Screener ataupun DM Plus pun ada. Sebagai contoh, kita search dekat sini AirAsia tadi. Okey, dia akan kita search AirAsia, dia akan tulis ini AirAsia Group berhad, dia punya summary, boleh klik pasal summary, dia akan bagi tahu company itu buat apa. AirAsia ni investment holding company which manage Asia Group airline industry. So dia ada bagi tahu pasal bisnes dia, website dia, dan ni dia punya harga lah, dekat chart lah. Daripada yang tertinggi dia pernah capai 1.03, ni yang latest lah. Dan dekat, kalau scroll dekat bawah lagi, dia ada bagi tahu pasal dia punya quarter report, annual report, so dividend, capital change, warrant, shareholding change. So kita boleh tahu semua pasal company ni, pasal AirAsia. So untuk latest ni kita dapat tengok yang diumumkan pada 31 Disember hari itu. Apa ni diumumkan 29/3/2021, dia profit and loss, P&L dia rugi. Revenue dia 266 juta dan dia rugi sekian, 2 bilion ni. So boleh tengok dekat salah satu cara lah, boleh tengok dekat website ni. Okey. Kenapa company listkan company dia di bursa? Salah satu sebab dia, sebab company ni dia nak modal cepat lah. So company ni sebab dia listkan dia punya company dekat bursa, sebab dia company ni dia ada share dia, ada pemegang saham dia. Contoh dia ada 100% dia punya share, dia nak apungkan 30%. So 30% ni dia apungkan di bursa dan dari situ orang beli dia punya share. So dari situ dia dapat duit sebenarnya. Itu salah satu sebab lah kenapa dia listkan company dia di bursa, sebab nak dapatkan modal dengan cepat. So dia ada pro and cons lah. Sebab contohnya, sebagai contohnya seberdinamik, dia listkan dia punya company di bursa 2018. Awal-awal tu tak ada orang kenal pun company dia. Tapi bila dia masuk bursa, ada news. So salah satu kelebihan dia juga, orang tahu pasal company dia sebab orang buat research apa semua. Itu salah satu kelebihan lah. Okey, yang seterusnya, di Bursa Malaysia ada 3 jenis market yang ada di Bursa Malaysia, iaitu main market, yang kedua ace market dengan lead market. Biasanya pelabur-pelabur awam macam kita ni akan terlibat ataupun boleh beli saham di main market dan ace market sahaja. Sebabnya main market dengan ace market je kita boleh beli. Lead market ni biasanya dia tertutup, dia tak open untuk public. Okey, kenapa dia bezakan jenis market ni dalam 3 kategori ni? Sebab dia salah satu dia menggambarkan saiz syarikat tu lah, besar mana dia punya share ke, revenue ke. So salah satu sebab lah. Biasanya dekat main market ni paling besar punya pasaran lah, dengan lebih daripada 800 company dekat main market. Dekat main market ni syarat dia nak masuk dekat main market ni, syarat lebih ketat lah berbanding dengan market ace market dan lead market. Salah satu lagi adalah main market ni dia kena capai syarat dari segi saiz, kualiti company tu dan operasi lah, dari segi operasi. Dekat ace market pula ada lebih kurang 100 lebih company dekat ace market. Bagaimana bursa menentukan sesebuah company ni dekat ace market? Biasanya
syarikat ni dia lebih kecil sikit daripada main market dan biasanya company ni ada potensi untuk grow. So biasanya company-company ni dia akan masuk dekat ACE market. Okey. Setakat ni okey? Okey. Seterusnya, nak beli saham, kena ada CDS account. Untuk trade saham di Bursa Malaysia, perlukan CDS account. CDS ni maksud dia Central Depository System. CDS account, paling basic lah. Okey. Paling senang untuk buka CDS, dia panggil untuk trade saham lah. Awal-awal dulu saya ceburkan dalam saham ni, paling senang nak buka akaun dekat Rakuten. Rakuten ni sebab dia startup company daripada Jepun. So nak buka akaun tu, kita buka akaun tu bukan atas nama kita tumpang nama Rakuten. So nak buka akaun tu senang, dalam 2 jam macam tu pun dah boleh buka dah akaun. Dan banyak broker company lah, banyak broker saham di Malaysia, company broker. Dan antara yang termurah, yang kebiasaannya lah pelabur-pelabur guna ni, M+ ataupun UOB Kay Hian lah. Antara yang termurah lah. Okey. Dan company broker saham ni, dia di-endorse oleh Suruhanjaya Security. Setiap company broker ni ada kelemahan dengan kekurangan masing-masing lah. So kalau nak tengok comparison tu, boleh Google je. Saya pun ada buat dia punya comparison. Tapi saya go through secara ringkas lah. Sebab kenapa biasanya pelabur-pelabur ni pakai M+ dengan UOB Kay Hian ni, sebabnya salah satu dia nak buka tu murah. Macam saya dulu, saya buka akaun M+ RM10 saja. Boleh kita bagi detail kita lah, IC, bank statement, macam tu lah. Dalam masa 2 minggu ke 3 minggu, dia bagi feedback dan akaun kita dah boleh login apa semua lah. Masa tu bayar RM10 je. Dan UOB Kay Hian pun dalam RM10 jugalah untuk buka akaun. Okey, ni saya buat comparison lah. Comparison antara company broker saham. So, kalau tengok dekat sini, banyaklah dia punya perbezaan. Macam contoh Affin Hwang Capital. Dia punya minimum broker fee tu RM28. Agak mahal lah. Kalau M+ minimum baru RM8. Okey, ni Apex pun ada. Ni BIMB Securities, CIMB, Hong Leong, Jupiter Online. So ada dia punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Okey, kalau tengok kat sini M+, minimum RM8. Bawah 50K 0.08%. Kalau intraday 0.08%. Agak murah lah dia punya fee. Okey. Yang lain tu lebih RM8. Yang paling murah M+ dengan UOB Kay Hian. Rakuten pun murah juga. Tapi ada kelemahan lah Rakuten ni sebab dia bukan atas nama kita. Sebolehnya try buka M+ ataupun UOB lah sebab akaun tu atas nama kita dan apa-apa kita boleh wasiatkan kita punya akaun tu. Okay, seterusnya RHB pun ada, Spread Smart. So yang lain mahal lah. UOB Kay Hian lebih kurang juga. 0 hingga 100K 0.3%. Lebih daripada 100K 0.2% dia punya charge. Intraday 0.1%. Minimum RM8. Okey. Dan kalau dari segi banyak lagi lah, dari segi kalau tengok kat kiri tu, UOB Kay Hian ni dia ada trading tools for technical analysis, ada tech analyzer dan chart Gini apa semualah. Okey. Seterusnya, 3 komponen untuk berjaya bila kita trade saham. Yang pertama, kita kena ada goals. Contoh, kita nak set income trading kita
per month kita nak set 10,000 per month, contohlah. So kita kena ada, yang kedua kita kena ada plan untuk capai goals tersebut. Macam mana nak jayakan 10K per month? Contoh dia lah, kena baca buku ke, satu buku seminggu ke, study chart saham ke, study counter yang tiba-tiba melonjak naik. So kena ada plan macam mana kita nak capai goals tersebut. Dan yang ketiga, kena ada disiplin dan istiqamah lah. Kena maintain, kena selalu buat. Okey. Seterusnya, jenis-jenis analisis saham yang ada sekarang lah, ada dua jenis. Fundamental analysis, FA, ataupun technical analysis, TA. So, dua analisis ni lah yang biasa kita pakai untuk kita tahu sesuatu counter saham lah. Okey, fundamental analysis FA ni biasanya kita study syarikat tersebut. Kita study pasal dia punya untung, rugi syarikat, dan kebanyakannya fundamental analysis ni diguna pakai oleh institution biasanya. Company-company yang besar pakai fundamental analysis. Dia study dividen syarikat tu lah, study revenue, dan biasanya tak famous lah di kalangan trader. Biasanya trader ni dia pakai technical analysis biasanya. Okey, dan macam saya bagi tahu tadi, nak tengok fundamental analysis untuk sesebuah syarikat, boleh tengok di KLSE Screener. Saya ada share tadi kan, ni KLSE Screener. Kat sini type je company apa. Contoh kita type company Asia Apply contohlah, ataupun DG. So DG harga dia sekarang RM4.46. Dia punya company summary dia seperti yang kita tahulah, dia buat mobile voice internet and digital service. Dia punya website. Kita tengok dia punya chart. So kalau tengok sekarang ni harga dia tengah menurun daripada RM4.5. Kalau tengok bawah ni, so dia punya report lah. Kalau ikutkan DG ni, strong lah dia punya FA. Dia revenue dia untuk yang latest lah, untuk bulan 12 tahun lepas punya. Revenue dia 1.6 billion. Dia punya profit 280.2 million dia punya profit untuk tahun 2020. Ni kuarter 4. Ni by quarter report. Ni kuarter 4, ni kuarter 3, ni kuarter 2, kuarter 1 untuk tahun lepas. So kalau nak tengok annual pun boleh tekan annual. Untuk annual, untuk DG tahun lepas dia buat 6.2 billion dia punya revenue, dan dia punya profit 1.2 billion. So company DG ni sejak 2013 lagi dia punya FA strong lah, profitable punya company. So kalau nak tengok report pun boleh view kat sini. Semua kita dapat tahulah dia punya report kalau nak baca lah. Okey. Yang kedua adalah technical analysis. Technical analysis ni kita study pasal chart lah biasanya. Technical analysis ni kita study, biasanya technical analysis ni macam-macam tools lah yang kita boleh tengok. Biasanya dekat chart, kalau saya pakai trading view lah. Saya pakai trading view. Saya tunjuk sikit. Saya pakai trading view. Kalau tengok dekat trading view ni, kita type satu counter tu, Asia. Okey, Asia Group Berhad. Ni salah satu technical analysis yang kita buat lah. Kita tengok chart dia turun naik satu counter tu, full feature chart.
Ini saya tunjuk contoh lah. So kita buat analisis, kita kaji dekat mana trend line ke apa semua ke, tengok dia punya volume ke, MA moving average ke, banyak cara lah. Banyak cara kita buat technical analysis. Kita study pasal price, volume, trend, MA ni moving average, Fibonacci, macam-macam lah. Dan technical analysis ni biasanya popular di kebanyakan trader macam kita ni. Biasanya kita tengok chart je. Okay. Biasanya kalau kita tengok TA ni, kita tak hirau lah fundamental ni. Kebanyakan orang lah, kalau dia tengok chart je, dia tak hirau lah FA. So kalau gabung dua-dua ni lagi strong lah. Company tu FA dia strong, technical dia pun strong, memang strong lah company tu. Okay. Setakat ni faham eh? Ada soalan ke? Oh. Setakat ni faham semua? Okay. Saya sambung. Okay, jenis-jenis trader. Jenis-jenis trader. Saya sambung dengan jenis-jenis trader. Trader ni ada dua lah. Yang pertama ni trader yang macam kita. Kita adalah traders. Kebiasaannya kita pakai technical untuk analisis sesebuah counter saham. Mostly kita punya time frame untuk kita trade adalah short term lah biasanya geng-geng kita ni. Dan yang kedua adalah investor. Investors ni biasanya institution lah biasanya. Dia biasanya kalau dia beli saham, dia pakai fundamental dan mostly dia orang ni dia long term punya. Berbulan-bulan, bertahun-tahun lah biasanya investor ni. Dan kita biasanya berminggu, bulan pun lama dah. Biasanya ada yang beli hari ni jual esok, ataupun intraday, beli pagi ni jual petang. So kebanyakannya trader-trader macam kita ni short term punya. Okey, jenis-jenis trader yang short term ada 3. Scalpers. Scalpers ni biasanya geng-geng yang runcit. Beli dan jual dalam masa yang singkat. Biasanya dia tengok chart pun, tengok chart yang 1 minit, 5 minit. So cepat dia punya jual beli. Naik 1-2 bit, dia jual. So ni biasanya geng-geng scalpers. Kita panggil geng scalpers. Yang kedua, day traders. Biasanya dia intraday lah kita panggil ni. Dia beli pagi, satu counter tu, petang dia jual dah. So ni day traders ataupun intraday. Yang ketiga, contra traders. Yang ni dalam masa singkat juga, tapi dia lebih sikit. Dia sehari ke 3 hari proses jual beli dia. Contoh beli hari Isnin, hari Selasa ke Rabu, ataupun hari Khamis ke dia jual. So within that week lah dia jual, proses jual beli saham. Okey. Yang seterusnya untuk long term sikit. Long term pun ada 3 jenis. Swing trader. Swing trader. Ni kita panggil kalau nak swing counter kan. So beberapa hari, kadang-kadang sehingga seminggu. Contoh dia beli hari Isnin, Isnin depan dia jual. So contoh macam tu. Tu dipanggil swing traders. Yang seterusnya position traders. Ni biasanya beberapa minggu ataupun beberapa bulan ataupun mungkin setahun. Ni yang lama sikit. Kita panggil position traders. Yang seterusnya kita panggil trend traders. Yang ni bertahun-tahun. Lagi lama lah. Okay. Jenis-jenis pelabur. Jenis-jenis pelabur. Ada 3 jenis pelabur. Yang pertama, institution. Institution ni biasanya
institusi-institusi yang besar lah, contoh tabung haji, bank ke, dan CEO sesebuah company ke, dan biasanya institusi ni modal dia besar, mungkin ratus ribu ataupun juta lah biasanya. Dan yang kedua, retailer ni macam kita lah, dan modal kita ni kecil. Kita panggil gen runcit lah, modal kecil dan berbezalah daripada institusi modal besar, dan dia adalah institusi yang besar macam sebuah organisasi syarikat ke, KWAP ke, contoh macam itulah. Dan yang ketiga adalah foreign. Dia adalah pelabur luar. Dia datang Malaysia dan dia melabur dekat Malaysia. Okay. How to become the good traders? Ada dua cara. Yang pertama, kita kena improve kita punya chart reading skills. So, sebagai contoh, kita baca buku ke, kita belajar dekat mana-mana ataupun kita dapatkan knowledge. So, kita improvekan, tengok dekat trading view yang saya tunjuk tadi. So, kita buat analisa daripada trading view. Kenapa harga ni naik, kenapa turun. So, kita lakar kan dia punya trend line ke apa semua. So, salah satu cara dia, kita kena improve kita punya chart untuk reading skills lah. Yang kedua, kena ada practical. Kena rajin tengok chart. Kena study chart. Semua counter lah, at least kita letak target sehari at least 10 counter kita tengok. Dan kita tengok tu, kita try buat analisa, dan kita try buat contohlah esok counter ni naik ke turun. So kita try buat try buat expect lah apa counter ni akan buat esok. So esok kita tengok balik, dia naik ke turun, betul ke tak kita expect tu. Okey, ni salah satu fakta di mana 95% rugi bermain saham. So saya nasihatkan kita, kalau kita dah involve dalam dunia saham ni, kalau boleh kita jangan terjebak dengan yang 95% ni. Kalau boleh, try dapatkan ilmu dulu untuk kita bermula di dalam saham. Try dapatkan ilmu dulu, biar betul-betul agak kemas, baru kita start. Macam saya, memang saya dah expect awal-awal untuk pelibatan ni, saya akan burn modal. Modal saya tak besar. Awal-awal dulu saya expect dalam 1,000 ke 2,000 tu memang akan loss. Sebagai modal untuk kita gain experience, sebagai modal pengalaman kita. Tak apalah, kita dah expect benda tu, kita akan loss sebab kita nak bermula dan kita nak tahu macam mana. So masa awal-awal tu pun main beli je. Tapi tak apalah, jangan spend banyak. RM100-200 ke kita spend untuk kita start, at least nak tahu macam mana dia. Halo. Kecil. Ya. Tidur. Mute. Tidur. Okey. Seterusnya, ni basic-basic asas dunia saham. Okey, nombor 1, bullish. Bullish ni kita panggil sentimen market harga menaik. So kalau tengok dekat sini, bullish candle lah. Biasanya dia warna hijau. So menunjukkan kenaikan. So kalau dekat chart ni, ni contoh kat sini. Ni bullish. Hijau. Ni bullish ni. Harga menaik. Ni bullish. Okay, yang kedua adalah bearish. Bearish ni harga menurun. So kalau kita tengok kat sini, dia punya candle pun candle warna merah. So kalau dekat chart ni, ni
bearish. Harga dia tunjuk merah, 2-3 hari merah. So ni contoh bearish. Okey, open. Open maksud dia okey, kalau dekat sini open ni maksud dia market saham dibuka. Market saham ni dia ikut office hour 9 sampai 5. Open ni maksud dia pukul 9 dia buka. So kita boleh trade saham bermula jam 9 pagi. 9 pagi baru kita boleh trade. 9 pagi sampai 12.30. Dia rehat jap, dia sambung balik 2.30 sampai 5 petang. So dia buka pada pukul 9 pagi. Market saham ni dia buka pada pukul 9 pagi. Kalau cuti dia tutup. Sabtu Ahad dia tutup. So dia weekday sahaja, Isnin sampai Jumaat. Tengok kalau ada perayaan public holiday ke dia tutup. Kalau macam contoh hari tu Raya Cina rasa. Raya Cina dia buka half day hari tu. 9 pagi sampai 12.30. So petang dia tutup. So ada dia punya masa lah. So biasanya trader-trader ni dia buat kajian tu sebelah malam ke. So luar waktu counter tu dibuka. So malam tu dia dah study, esok dia nak masuk counter apa. So dia dah study malam tu, try senaraikan counter-counter dia nak masuk. Pagi esok ke ataupun malam tu, kalau nak beli tu boleh, tapi dia akan jadi queue lah. Kalau kita beli malam ni contoh dia, kita letak harga, contoh nak beli harga sekian-sekian, RM1. So dia akan jadi queue. Pagi esok dia buka 9 pagi, baru dia akan mesh ke macam mana ke. 9 pagi baru dia akan mesh. Kalau ada orang nak jual lah harga RM1 tu. Okay. So dia buka pada pukul 9 pagi. Dan tutup nombor 4 ni close pada pukul 5 petang untuk Bursa Malaysia lah. Okey. Low dengan high. Okey, low dengan high ni apa ni untuk candle lah. Kalau tengok kat sini yang candle warna hijau ni kita panggil candlestick lah. Ni yang kita guna untuk buat analisis dalam dunia saham lah. Kita guna candlestick. Kalau tengok dekat trading view ni, ni kita panggil candle lah, candlestick. Ni biasanya candlestick ni dia berasal daripada Jepun dan diguna pakai secara meluas lah dalam dunia saham. Memang kebanyakan orang pakai candlestick. Dia ada macam-macam. Contoh ni Heiken Ashi. So Heiken Ashi ni dia macam ni juga tapi pelik sikit dia punya ni. So ni candlestick. Candlestick ni memang common lah. Ada banyak lagi bar macam ni. Line. So common dia kita pakai candle. Candle ni candlestick lah. Kalau tengok kat sini, benda ni memang satu Malaysia pakai candlestick ke saya rasa. So kalau tengok kat sini, candlestick ni kalau yang warna hijau ni, maksud dia dibuka, harga dia dibuka pada paras ni, paras open ni. Contoh pukul 9 pagi, dia open harga pada sini contoh RM1, contohlah saya tak harga RM1. Dan pada hari tersebut paras terendah yang dia capai bawah ni, ada echo kat bawah ni. Ini kita panggil tail ataupun echo. Terendah yang dia capai dekat sini dan pukul 5 petang pada hari tersebut dia close pada harga di sini. Contoh RM1.20 contoh. Dan harga tertinggi yang dia capai atas ni. Ada echo kat atas ni. High. Kalau kita tengok dekat trading view ni contoh pada 23 Februari contoh pada 23 Februari pada counter Asia ni pada 23 Februari dia buka harga 83 sen. Dan pada hari tersebut dia bullish. Dan dia buka 83 sen. Ni harga yang dia buka dan harga tertinggi dia pernah capai atas ni 955. Dan pada pukul 5 petang dia close pada 950. Tu maksud dia. Okey, kalau yang candle merah ni bearish candle, dia buka pada harga ke atas ni open. Dan harga tertinggi dia tercapai contoh ke atas ni, harga terendah bawah ni dan pada pukul 5 petang dia close dekat sini.
So kalau kita tengok dekat trading view, contoh yang candle ni harga keesokannya tu 24 Februari tu dia buka harga 955 dan dia ada hit 960, tapi pada pukul 5 dan dia turun pada 890 pada hari tersebut, dan pada jam 5 petang dia close pada 905 harga. So dia buka pada 955, dia close pada 905. So ada penurunan lah pada hari 24 Februari ni. Okey. Change, nombor 7 change. Change maksud dia perubahan lah, perubahan harga. Nombor 8 lot. Okey, untuk main saham, minimum kita kena beli saham adalah satu lot. Satu lot ni 100 unit. Contoh Asia, harga dia kat sini 830. So minimum kita kena beli 100 unit. So kita kena darab 0.83 darab 100. 0.83 darab 100. So RM83. So kita at least kita kena ada modal RM83 kalau nak beli pada harga 83 sen ni. At least kena beli 100 unit. So kalau kita beli 1000 unit, kena ada 830. Contohlah. Ni pada contoh untuk Asia lah. Dan sebenarnya dekat saham ni banyak counter-counter ni Asia contoh. Banyak counter yang 26 sen ni Asia X 0.095. Kalau kita beli 100, modal kita RM9.50 untuk AAX ni. Sebab minimum kena beli 100 unit. So tak ada sebab lah sebenarnya orang cakap tak ada modal lah. So RM50 boleh sebenarnya. Saya pernah jumpa orang bermula bermain saham dengan modal RM50. Okey. Volume ni maksud dia nilai dagangan pada hari tersebut lah. Jumlah dagangan pada hari tersebut. Volume ni biasanya kita kalau dekat sini ada, kita boleh onkan indikator volume. Okey. So kalau kita tengok volume ni, sepatutnya dia ada kat bawah ni. Sekejap. Volume, okey. Volume ni yang ada tulis ni, BOL ni. So contoh pada hari ni, 9 April, volume dia negatif, jumlah dagangan dia kalau tengok kat sini 2.689 million. Dia merah. Maksudnya penjualan pada hari ini 2 juta pada 9 April. Contoh pada 8 April, volume didagangkan 2 juta 818 juta. 2.818 juta pada 8 April. So kita boleh tengok dia punya volume lah. Biasanya volume ni salah satu indikator jugalah untuk pelabur-pelabur ni nak analisis sesuatu saham. Okey. Seterusnya volatility. Volatility ni maksud dia naik turun harga tu agak rapid. Naik turun harga agak rapid. Volatility maksud dia volatile lah, volatile. So dia cepat turun naik, turun naik, turun naik. Contoh yang latest baru-baru ni data prep lah. Data prep tengok dia naik pun tinggi, turun pun cepat. Dalam masa berapa lama ni? Sebulan, 2 bulan macam tu je. Ini contoh salah satu counter lah. Okey, buy dengan sell ni harga, berapa harga yang kita beli dan jual lah.
Buy maksudnya berapa harga tertinggi orang sanggup beli dari kita, dan sell berapa harga terendah kita boleh beli. So atas terpulang kepada analisa masing-masing lah. So dekat mana nak entry. So tu yang kita kena buat technical analysis lah. Kena buat kira-kira apa semua tu. Admin ada bagi tahu kena buat kira-kira dekat mana nak masuk entry yang betul lah. Tu semualah. Okey, seterusnya. Level traders. Ada 4 level traders. Yang pertama, newbie. Newbie ni daripada 0 ke 5 tahun. Newbie. Dia punya pengalaman daripada mula start sampai 5 tahun. Yang ni kita panggil newbie punya traders. Yang seterusnya 5 tahun sampai 10 tahun kita panggil amatur lah. Dan yang seterusnya 10 sampai 20 tahun kita panggil experience punya trader. Dan yang seterusnya lebih daripada 20 tahun kita panggil veteran trader. So kebanyakan dekat Malaysia ni antara newbie dan amatur lah. Okey. Untuk newbie 0 ke 5 tahun ni biasanya dia gunakan modal dia guna tu biasanya sikit lah. Biasanya ribu-ribu, ratus-ratus, ribu-ribu, puluh-puluh. Dan biasanya dia terlibat dengan saham ni, dia tengok trend. Dia apa ni? Join kawan ke, biasanya lah geng-geng newbie ni. Dan awal-awal ni dia dapatkan experience. Dan disebabkan dia punya modal tu sikit, kalau dia loss pun senanglah nak repair. Contoh modal dia 1,000. Kalau 10% baru RM100. So newbie ni biasanya mudah nak repair balik lah. Dan saya nasihatkan jangan buat loan lah untuk kita trade saham. Kalau boleh maksimum 2,000 untuk permulaan. Macam saya dulu pun awal masuk modal saya lebih kurang juga. Dan dari situ kita buat kita punya planning macam mana kita nak growkan kita punya modal. So contohlah modal kita RM2,000. Dalam masa berapa lama kita nak gandakan modal kita. So macam tadilah kena ada goal, plan dan istiqamah. Contoh 2,000, kalau kita dapat contoh kita dapat 10% per day. Dan dalam saham ni kalau tengok kat sini ni counter-counter yang dah shortlist kan. So paling tinggi 20%, 5, 7, 6, 5, 4, 3. Dan kalau normally lah, kalau nak dapat dalam 5 ke 10% tu boleh. Dan normal, benda tu normal. Dan negatif pun ada. Okey. Dan contoh kita modal 2,000, per day kita dapat 10% contoh. 10% dapat RM200. So kalau RM200 sehari, seminggu dalam RM1,200, 5 hari RM1,000 contohlah. So dari situ kita gandakan kita punya modal. Dan kawan saya ada share, sekejap saya check balik. Dia punya table macam mana kita nak gandakan kita punya modal. Okey, sekejap saya cari file sekejap. Setakat ni semua faham tak ada apa-apa soalan lagi? Ke semua dah expert ni? Belum lagi. Tengah blur.
Tengah bila? Tak faham kat mana tu? Tapi nanti saya letak dekat chat lah apa yang saya nak tanya. Saya rasa saya dah ajar paling basic dah saya rasa. Tak apa, cuba boleh tanya. Okey, ni saya share potensi saham yang kawan saya buat. Modal 1,500, dia letak kat sini 1,500. Daily return dalam 5%. Okey, daripada contoh kita ambil daripada sini, hari pertama modal kita 1,500. Hari kedua kita dapat 5% iaitu RM75. So, kita gandakan modal kita, nampak kecil, 1,575 hari kedua, tapi semakin meningkat dari hari ke hari. Contoh kita nak dapat 5,000 dalam masa 26 hari. So, kena konsisten lah. Dalam masa 26 hari, kita dapat gandakan jadi 5,000 kita punya modal. Dan kita tengok dalam 10,000 dalam masa 40 hari, 50,000 73 hari, 100,000 dalam masa 88 hari. So, kena konsisten ikut plan kita ni. Dan 1 juta dalam masa 136 hari, tak sampai setahun pun. Dan benda ni possible, kawan saya dah ada buat dah. Ni saya share yang dia buat lah. Okey. Sebenarnya kalau ikutkan basic ni memang dah habis ni saya share ni. Ada apa-apa soalan tak? Saya nak tahu cara buka akaun CDS dan saham ni ada maksimum minimum volume ke? Okey, cara buka akaun CDS. Saya buka dengan M+. Ada ramai broker M+. Yang saya buka tu dekat Alostar. Kalau nak recommendation, saya ada kawan lah dekat M+. Nanti saya bagi kontak dia. Sekejap Okay, ni saya share kontak untuk Encik Syarifuddin. Encik Syarifuddin ni M+ Wangsa Maju. Kalau ikutkan saya pun tak guna dia. Saya daftar dengan M+ Alostar itu. Saya pun follow kawan itu. Saya daftar M+ yang Alostar punya. Lepas tu duk tanya-tanya, ramailah yang cakap dia ni okey. Dan ramainya sebenarnya yang broker M+ ni. Antaranya iSaham ke, iSaham, Mahir Saham ke. So ni semua broker-broker M+. Boleh Google nama-nama dia orang ni. Biasanya kalau iSaham, dia bagi sekali dengan screener, free screener lah, adalah dia punya package. Boleh Google iSaham, Mahir Saham. Antara yang popular kat lah. Okey, dokumen. Sekejap Saya pun lupa dah lama dah. Tak silap saya lah. Biasanya IC dengan bank statement rasanya. Lepas tu bayaran RM10. Biasanya normal. Ada sepatutnya dia bagi link. Saya kena search sekejap. Apa itu? Biasanya bayaran RM10. Boleh Google lah. Ataupun kontak Syarifuddin tu. Kontak Syarifuddin ataupun try Google iSaham, Mahir Saham. Sebab biasanya M+ lah yang ramai pakai.
Sebab dia punya fee, broker fee tu murah. Kalau nak M+ biasanya ambil masa dalam 2 ke 3 minggu ataupun sebulan. Kalau nak cepat boleh try Rakuten. Rakuten sekejap saya bagi link. Okay, ada kawan dekat BIMB Securities, support syariah, boleh juga. BIMB Securities, saya tak tahu sangat. Saya pakai M+ dengan UOB. Sekejap saya tengah cari. Rakuten. Okay, ni contoh ni Rakuten. Boleh try kat Rakuten ni cepat nak buka. Kalau sebab contohlah kita dah nak belajar kan, nak belajar tekan buy kat mana ke sell kat mana, boleh guna Rakuten. Rakuten ni simple. Register, upload IC, dia nak apa lagi, nombor account rasanya. Lepas tu dalam masa beberapa jam dia verify. So boleh terus proceed. Nak tengok counter apa, Rakuten antara yang tercepat lah. Okay. Nanti tuan share video. Boleh. Nanti saya akan bagi recording dekat email. Different broker, different technique reading. Different app pakai untuk buat analisis. Okay, Akil. Kalau saya pakai, saya tak pakai apps untuk buat analisis. Saya pakai yang TradingView tadi. Saya ada share TradingView tadi. Saya buat analisis dekat TradingView. Saya tak pakai dia punya apps. Ni saya pakai TradingView. Dekat sini biasanya admin pun ada buat kelas pasal TradingView. Bila kita dah tahu basic pasal saham ni, lepas ni boleh belajar pasal TradingView, macam mana nak analisis counter guna TradingView. Sebab apa-apa saham semua dekat chart. Chart paling cepat menunjukkan ke mana dia nak pergi. Tapi kena pandai reading skills lah. Sebab ada je ramai orang pakai apps M+ lah, UOB. Saya tak pakai benda tu. Saya pakai dekat, saya punya analisis dekat TradingView saja. Sebab dekat sini kita boleh draw, ada trend line, lepas tu ada ni lah macam-macam ni. Boleh draw, lepas tu boleh tambah teks. Lepas tu kita boleh tambah macam saya buat ni. Kita nak predict harga daripada sini ke sini. Berapa persen. Contoh ni 800% kan. So kita boleh kira-kira dekat TradingView ni. So kita ambil price range. Contohlah kita expect kita masuk kat sini, kita jual dekat sini. So kita dapat persen, berapa persen ni. Ataupun long, kalau ambil long position ni, lagi details. Kita letak kita punya entry point dekat mana, stop loss dekat mana, target kita nak take profit dekat mana. So lagi details lah kalau kita. Saya suka pakai TradingView ni, dan kita boleh letak shortlist kita ni dekat kanan ni. Ada counter yang kita nak monitor, yang mana kita dah entry. Ni semua counter, dan kita boleh asingkan contoh counter under construction, agriculture, contoh construction. Kita tengok. So banyak. So construction hari ni paling tinggi pun dia buat 5%. So dari sini kita dapat tahu. Tapi dekat M+ pun ada, dia tunjuk juga dia punya summary counter-counter hari ni, yang mana yang hijau. Contoh KLXCI,
Ni counter-counter KLCI lah. Ataupun counter automotif ke. So kita dapat buat grouping by category. So dekat sini kita tahu kategori sektor mana yang tengah buat kenaikan sekarang ni. Ni transport ke utility, glove. Okay. Betul Pak Teh. Rakuten cepat sebab dia guna byte account lah, nominis. Ada apps yang boleh set auto sell kat certain target price ke? Ada. Macam M Plus pun boleh. M Plus kita boleh set kita punya stock loss dekat mana, ataupun kita nak queue siap-siap untuk jual. Contoh, kita masuk counter, contoh GFM hari ni tinggi dia buat kenaikan. Contoh GFM, kita dah expect lah. Kita masuk kat sini dan dia capai dia punya resistance, contoh lah. So contoh hari ni kita 325 kita nak set, dia capai je 350, dia terjual. So kita boleh Q sell pada 350, dan dekat M Plus ni pun kita boleh Q sell tu sampai tempoh dia lama, contoh seminggu. So kalau hari ni tak match, esok dia akan auto Q sell. So benda tu boleh set dekat M Plus. Nanti better buka account dululah, senang baru nak explain. Sebab kalau explain macam ni macam tak boleh nak bayang. So try contact dulu yang saya bagi tadi tu. Buka account dulu. Nanti baru dari situ baru kita belajar macam mana nak tekan mana-mana apa semua. Nanti kalau nak belajar pasal broker pasal M Plus ni pun kita boleh buat kelas lah. Okey, ada soalan lagi? Sebenarnya saya nak share lebih-lebih, takut tak boleh catch up. Sebab saya share malam ni lebih kepada teori je, teori dan basic, betul-betul basic lah. Saham memang basic saham. Saya tak masuk langsung pasal analisis ke apa semua. Kelas malam ni memang santai-santai kita buat untuk yang betul-betul basic, nak tahu pasal saham. Kalau boleh, kalau tak faham lagi tanya sampai faham. Dan kalau boleh kena buat action lah. Apa yang kita orang share tu, contact terus, buka account terus. Kalau memang betul-betul berminat lah, buka account terus dan terus proceed lah. Okey, untuk kelas TradingView sebelum ni pun kita dah ada conduct. Kalau nak tengok kelas-kelas yang sebelum ni, boleh derma ke akaun yang kita orang share sebelum ni. Nanti saya akan bagi video untuk kelas TradingView yang sebelum ni. Kalau untuk next pun akan ada kelas TradingView, tapi saya tak pasti lagi. Next week mungkin akan ada kelas untuk Trendline. Mungkin 2 minggu lagi, saya tak tahu. Depends pada admin lah untuk buat kelas. Kalau nak tengok yang kelas TradingView minggu lepas dah ada buat. Hari Jumaat minggu lepas kita ada buat pasal TradingView. Kalau nak tengok video yang tu ada, saya boleh share, tapi kena derma ke akaun. Sekejap saya cari. Kelas 007. Kalau search dekat channel Easy Trade tu, search 007. Okey, sekejap. Bukan 007. 006. Sekejap. Okey, saya copy balik yang kelas 006 pasal TradingView.
Ni saya share pasal kelas 006 sebelum ni yang pasal TradingView. Kalau pasal TradingView, topik TradingView yang minggu lepas kita cover pasal drawing tools, watch list and screener saham, time frame, indicator, macam mana nak guna alerts di TradingView, jenis-jenis account TradingView, dan Jumaat minggu lepas baru kita buat. Dan ada video rakaman lah. Kalau nak video tu boleh derma ke akaun CIMB Bank Islam Masjid Mukim Kuala Kandis tu. Minimum RM10, maksimum terpulang pada masing-masing. Dan bila email ke email yang saya bagi tu, easytrade88@gmail.com. Nanti email tu nanti admin akan reply untuk link video kelas yang minggu lepas pasal TradingView. Sebab kalau untuk next class saya tak pasti lagi, next week ke ataupun lagi 2 minggu, saya tak pasti. Depends pada admin lah untuk buat. Ada support group Telegram, macam mana nak continue untuk next class later lepas buka akaun CDS. Untuk support group Telegram, boleh join link yang saya bagi ni. Untuk Hafiz Muhammad, ni t.me/EAZYTRADEE. Boleh join channel tu. Apa-apa soalan boleh tanya je dalam tu. Nak buat kelas pasal apa ke, kalau ada admin yang buat memang akan ada lah. t.me/EAZYTRADEE. Boleh join channel Telegram tu. Kita akan update pasal counter-counter berpotensi ke. So dekat dalam channel tu ada banyak info jugalah yang kita dapat. Bila dah start nanti nak screener ke, so admin pun ada bagi counter-counter yang berpotensi, tapi terpulang pada masing-masing lah untuk buat kajian dan analisis sendirilah, buat kira-kira ke. Okay. Apa level-level kelas saham? Intro, trading view, apa dah boleh. Okay. Kelas saham, biasanya yang saya ajar ni paling basic. Kelas malam ni paling basic pasal saham, apa info pasal saham, basic saham, macam mana nak buka account apa semua. Yang kedua, kalau macam saya share tadi tu, kalau yang fundamental punya analisis, tengok dekat KLSE screener je lah. Kalau pasal technical analysis, kelas pasal TradingView tu lah. TradingView ni kita nak buat technical analysis pasal saham. Dan seterusnya ada kelas pasal trendline. Trendline ni kita gabung, mungkin malam esok ke malam Ahad, saya tak pasti, akan ada kelas pasal macam mana nak analisis saham, macam mana admin dapat detect saham tu untuk masuk daripada harga daripada bawah sampailah dia dah buat kenaikan. So mungkin esok ataupun lusa, saya tak pasti lagi, dia tak umum lagi. Boleh join juga kelas tu, berguna. Antara yang kelas-kelas saham lah, ada peringkat dia. Peringkat paling bawah sekali, kelas yang malam ni paling basic. Lepas tu kelas pasal yang kedua, kelas pasal TradingView. TradingView ni technical tools yang kita guna untuk kita buat analisis pasal ke sesuatu counter, sesuatu saham. Terusnya pasal kelas pasal yang review counter. Review counter tu admin akan bagi tahu. Start daripada kita analisis counter tu, kita tengok dia daripada sideway ke, dia daripada uptrend ke, daripada downtrend ke, macam mana kita tentukan counter tu kita boleh masuk. So kelas next, mungkin esok atau lusa tu 3 peringkat lah. So yang kelas malam ni kelas basic, yang kedua pasal TradingView, yang ketiga kelas yang esok dengan lusa ni, yang review counter tu, ada 3 lah. Okay. Okay. Ada soalan lagi? Hafiz Muhammad boleh clear? Dah boleh faham sikit-sikit.
Okey okey. Okey, alhamdulillah. Ada soalan lagi tak? Tanya je apa-apa. Assalamualaikum tuan. Ya, ya. Tuan, yang tuan cakap tadi yang apa tu macam akaun CDS kita tu boleh kita apa tu, kalau kita meninggal ke apa kita boleh kasih kepada waris kan? Betul. Itu untuk semua platform kan tuan? Dia kalau yang M+ lah, setahu saya, sebab M+ ni atas nama kita. Nanti boleh tanya tuan register atas apa tu? Broker apa? M+. M+. Boleh tanya Remiser tu. Remiser. Okey. Setahu saya boleh. Sebab tu adalah macam nama kita memang atas nama kita lah. Kalau apa-apa berlaku pada kita, kita boleh wariskan benda tu, setahu saya. Boleh check balik dengan Remiser lah. Okey. Terima kasih tuan. Okey, sama. Okey, tak ada soalan Kalau tak ada soalan, saya nak end. Ada soalan lagi? Saya nak dapatkan feedback. Macam mana kelas malam ni? Boleh faham ke? Macam mana ke? Ataupun blur-blur lagi ke? Dengar tak dengar nak bagi feedback apa bendanya. Bebas dulu dah tak dengar sangat. Bagi saya okey kot. Okey. Untuk basic lah. Itulah. Untuk basic memang sesuai lah kelas untuk malam ni. Kalau untuk dapatkan lebih kefahaman, kena join next kelas lah pasal TradingView ke, Trendline ke, Support and Resistance ke, itu technical lah. At least kalau tengok sini dapat advance lagi lah daripada kita baca sendiri dekat web apa semua tu. Ada better explanation lah. Okey, alhamdulillah. Tuan nak tanya tuan. Ya. Yang video-video yang terdahulu ni. Okey. Dia ada sampai sekarang ni ada 7 kan video kan? Yang kelas malam ni kelas ke-8 Kelas sebelum ni yang nombor 1, 2, 3 yang untuk tu macam mana kita kalau nak dapatkan tu? Okey, tuan ada dalam channel Telegram kan? Ada. Tuan tengok dekat pin post. Nanti saya tepek kat sini. Sekejap Okey. Dah nak mandi dah. Untuk potek, untuk dapat video guna TradingView kena ikut syarat dalam tu. Betul. Kena derma minimum RM10 ke akaun Masjid Kuala Kandis Bacok tu. Dan emailkan ke easytrade88@gmail.com. Nanti admin akan reply video rakaman untuk kelas TradingView. Kena mention lah dekat tajuk tu. Nak video rakaman kelas TradingView 006 ke. Mana satu video sekali lamsam ke macam mana tuan? Satu video sekali derma. Contoh sekali derma. Contoh nak video satu, derma RM10 satu. Nak video dua, RM10 untuk. Sebab dia lain-lain punya tenaga pengajar dan lain-lain akaun ni. I see. Ni saya letak. Sofi, janganlah abang. Yang putih apa benda tu? Janganlah. Yang nak tak ada. Siapa yang tanya pasal nak? Saya Saliman.
Okey, ni. Dari video kelas-kelas saham Easy Trade. Yang kelas nombor 1 tak silap saya, link derma ke Raudatul Ulum. Ni under Ustaz Rizam ke? Boleh dalam Telegram tu ada tuan? Dalam Telegram tu ada dekat pin post. Pin post lah. Okay, nanti tuan tekan yang nanti. dekat pin message. Okey. Betul. Ustaz Rizam Darul Ulum. Okey, terima kasih tuan. Tuan tekan kat situ ada link-link video sebelum ni. Okey. Kalau tak jumpa nanti boleh komen dekat channel lah, nanti admin akan. Okey, terima kasih. Okey, V2043 blur sikit. Blur dekat mana tu? Tak faham dekat mana. Tak faham sebab dia memang kalau kita tak start apa-apa memang kita akan blur. At least kita dengar explanation dan kita kena start something lah. At least buka Rakuten ke. Yang tu paling basic. Untuk kita trade saham, paling basic kena ada account CDS. Sama ada Rakuten, M Plus ke UOB, salah satu lah. Paling cepat buka Rakuten. 2 jam malam ni pun dah boleh siap. Hari Isnin ni dah boleh tekan-tekan dah. Mana nak counter ni, counter sekian-sekian. Nak lama sikit, M Plus lah. Contact person tu saya ada share. Boleh contact dia. Dia ada dokumen lah yang kita kena submit. IC dan bank statement lah. Dan bayaran RM10. Dan rasa Syarifuddin tu dia buat online rasanya. Dia bagi link. Kita register by online je. Saya pun tak jumpa dah kat mana dia punya link. Saya nak ada check. Sekejap saya cari kalau ada. Saya cari yang Syarifuddin punya link untuk daftar. Tak jumpa dah. Boleh contact Syarifuddin lah. Saya tak jumpa dah. Ada dia bagi link sepatutnya. Saya ada share nombor dia kat atas. Okey. Okey, tak apa. Potis yang share YouTube tu boleh pakat-pakat tengok juga. Mungkin Potis boleh share lah kot yang pasal ni pasal wasiat ke Potis? Okey, Zoo opening account. Boleh tengok juga yang Potis punya tu. Apa beza bagi setiap CDS account? Kenapa ramai prefer M+? Okey, Zumiari. Macam saya bagi tahu tadi, saya share balik saya punya slide. Okey, sekejap. Zumiari, saya share balik saya punya slide. Kalau tengok kat sini, saya dah buat comparison company broker saham. Ada banyak broker saham di Malaysia. Affin Huang Capital salah satulah. M Securities salah satunya sebab kita nak company broker ni patuh syariah. Sebab tu yang saya pakai tu M+. M+ ni salah satu yang patuh syariah lah. Ataupun UOB. UOB ni pun kita boleh tick. Dekat kita punya masa kita daftar tu kita tick kita nak counter-counter yang patuh syariah saja. Dan company broker ni banyak dia punya banyak perbezaan lah. Ada dia punya harga fee tu
sampai RM28. So antara yang termurah setakat ni UOB RM8 dan M Plus pun RM8 minimum. So tak mahal lah, sebab itulah ramai pakai. Yang to share portation tadi BIMB Security. So minimum RM14, lebih kurang lah. Dan kalau Google, sekejap saya bagi link kalau nak tengok secara lebih detail lah. Google je perbezaan company broker saham. Okey, ni saya ambil dekat KLSE. KLSE. Kalau nak study details, boleh tengok di link ni lah yang saya share ni. Saya tengok kat sini. Untuk Zumiari punya soalan. Okey. Ada soalan lagi? Ada soalan lagi tak? Kalau tak ada, saya nak end. Okey, tak ada ke Okey, kalau tak ada, kita tutup majlis dengan tasbih kifarah dan surah Wal-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman. Walihil jannatan minal iman. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ihtim lana bihusnil khatimah wa la tahtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takabbarallahu minkum. Terima kasih semua join dan terima kasih kepada yang menderma juga. Okey. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama.